Aku salah seorang pelajar di dalam institusi pengajian tinggi di dalam negara, di negeri Perak. IPT mana tu biarlah rahsia. Aku sedang menyambung pengajian dalam bidang seni sebab aku memang minat melukis-melukis ni. Dan memang dari sekolah lagi aku dah aktif melukis. Kebanyakan pertandingan melukis yang aku masuk ni memang akan dapat tempat. Tak Johan, naib Johan. Sampai peringkat kebangsaan pun aku pernah layak. Tapi itu bukan cerita aku kat sini. Aku ada beberapa kawan yang aku rapat. Vin, Izu, Zul, Bella dan Nisa. Kami memang teman rapat sejak mulanya pengajian kami di sini. Kami satu kos, satu batch, satu kelas. Sebab itulah kami rapat. Even kami dah tak duduk di asrama dan duduk menyewa di luar, kami tetap akan cari masa untuk lepak bersama lepas kelas, kadang-kadang sampai lewat malam. Bukan lepak mana pun, mamak pun jadi. Berbual kosong. Aku tinggal dengan Izu, Zul dengan Vin dan Bella dengan Nisa. Kami berenam semuanya boleh dikatakan top of our class. Kami mahir dengan tangan kami. Setakat melukis-melukis ni, pejam mata pun kami boleh lukis. Belagak sungguh bunyinya kan? Ada satu hari ni, pensyarah memanggil kami berenam ke bilik dia. Di sana ditanya sama ada kami sibuk atau tidak. Semasa ni, kami pun tanyalah kenapa. Pensyarah kami sambung. Ada pertandingan melukis banner dan akan diadakan di antara IPT di Malaysia. Beberapa IPT telah terpilih untuk turut serta dalam pertandingan ni dan IPT kita adalah antara IPT tu. Jadi kalau awak semua tak sibuk, saya nak kamu semua jadi wakil IPT kita masuk pertandingan melukis banner tu. Oh ya, markah bonus akan saya berikan untuk karimak awak semester ni kalau awak semua masuk. Dengar je karimak, memang kami semua setujulah. Bukan senang nak dapat karimak ni. Memanglah tak banyak. Tapi mana tahu akan jadi asbab kami dapat A ke hujung semester ni. Mana tahu kan? So, kami semua bersetuju. Jadi, kamu boleh mula bila-bila kamu suka. Feel free to use our facilities. Hari-hari berjalan macam biasa. Siang hari kami masuk kelas, petang kami rehat. Lepas isyak kami akan ke bilik lukisan untuk menyiapkan banner tu. Bilik lukisan kami tu terletak di hujung bangunan fakulti. Besar dan lapang. Memang selesa lah kalau nak melukis-melukis ni. So kami akan berkampung di sana tiap-tiap malam untuk menyiapkan banner kami ni. Lepas isyak tu sampai pukul 12.30 malam baru kami akan balik. Walaupun penat, kami seronok sebab dapat bekerja dalam kumpulan yang kami rapat. Bila senang kerja tu berjalan, maka seronoklah kerja yang dibuat. Hinggalah pada satu malam ni. Malam yang betul-betul mengubah diri aku. Malam yang takkan dapat aku lupakan. Esok pertandingan tu dijadualkan akan berlangsung. Jadi malam ni kami hanya perlu final touch je pada banner kami. Dah 98% macam tu lah siap dah. Kami lebih kepada melepak je malam tu. Aku, Vin, Izu dan Zul nak keluar bilik kejap, nak isap rokok. So kami bagi tahu pada Bella dan Nisa yang kami nak keluar kejap. Diorang pun faham lah. Alah, bukan keluar jauh pun, tapi bilik lukisan je. Takkan nak isap rokok dalam bilik tu kan? Masak kami kalau pensyarah dapat tangkap. Masa kami berempat sedang hisap rokok di luar tu, kami berbual pasal hantu. Izu berkongsi cerita dia jumpa Kak Bon, dan Zul pula berkongsi cerita pasal family dia terjumpa hantu. Aku tak ada cerita, so aku mendengar je lah. Cerita diorang ni bagi aku tak masuk akal. Aku tak percaya sangat benda-benda ni. Jadi sepanjang cerita diorang berdua tu, aku hanya mengejek mereka sebab terlalu percayakan benda-benda mengarut ni. Dan perkataan last aku keluarkan adalah, kalau aku jumpalah hantu ni, aku minta dia nombor. Lalu aku ketawa. Tiba-tiba kami terdengar Bella menangis dari dalam bilik lukisan. Cepat kami berlari masuk ke dalam bilik lukisan tu. Ternampak Nisa sedang memeluk Bella yang sedang menangis.
Nisa cuba menenangkan Bella yang tiba-tiba je menangis. Bila ditanya, Bella hanya mahu balik, dia kata. Lepas je Bella bagi tahu yang dia nak balik, terus meremang bulu roma kami berempat. Izu menepuk bahu aku dari belakang dan mengajak aku untuk pulang. Zul dan Vince juga hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Kami pun menutup bilik lukisan tu dan berangkat pulang dengan kenderaan masing-masing. Aku ingatkan cerita tu berakhir di situ. Dalam kereta, Izu bertanya pada aku sama ada dia nampak tak apa yang dia nampak. Nampak apa? Rupanya, sebelum dia menepuk bahu aku tu, dia dah ternampak seorang wanita berambut panjang sedang memerhatikan Bella di penjuru bilik. Sebab itulah Izu terus ajak aku balik. Aku terkedu. Aku dan Izu sampai di rumah dulu. Dan setibanya di rumah, handphone aku berbunyi. Nama Nisa tertera di skrin. Aku jawab dan suara Nisa sedang menangis kedengaran. Kenapa ni Nisa? Nisa beritahu yang Bella makin kuat menangis dan asyik cakap yang ada wanita sedang duduk di kerusi belakang kereta mereka, sedangkan Nisa tak nampak apa-apa. Aku dan Izu terus keluar semula dan terus memecut laju ke rumah Nisa dan Bella. Mujurlah setibanya kami di sana, Bella dah tenang. Kami tanya kenapa. Dia jawab perempuan yang dia nampak di bilik lukisan tu ikut dia orang balik. Aku dah terdiam dah masa tu. Aku cuma bersyukur Bella tak ada apa-apa. Aku dan Izu pun pulang semula ke rumah selepas tu. Kami mandi-mandi dan bersiap untuk tidur. Pukul 3 pagi. Aku terjaga. Handphone aku berbunyi lagi. Kali ini nombor Vin. Aku angkat. Kenapa ni Vin? Vin minta kami datang ke hospital. Mereka kemalangan. Kelam kabut aku kejutkan Izu dan kami terus ke hospital yang dinyatakan. Setibanya di sana, kami terus ke kecemasan dan bertanyakan pada kaunter nama kawan kami. Mereka ada di dalam. Kami meminta untuk melihat keadaan mereka. Aku hampir terjatuh terduduk bila melihat Zul. Zul cedera teruk. Mukanya hampir kami tak cap. Badan dia patah riuk. Sedih, seram bercampur baur. Perasaan aku dan Izu masa tu. Vin pula tak ada apa-apa sangat, cuma luka-luka ringan. Aku tanya apa yang berlaku. Vin menyambung. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, Zul bawa laju sebab dia kata dia nampak ada benda terbang mengejar kereta mereka. Tiba-tiba ada seorang budak berpakaian sekolah melintas jalan. Zul hilang kawalan. Kereta mereka berpusing dan terbalik beberapa kali di atas jalan. Mujur Vin pakai telpingan keledar. Sebab tu dia tak ada apa-apa sangat. Cuma Zul yang teruk sebab dia tercampak keluar. Zul dah tak ada. Aku telefon keluarga Zul dan maklumkan tentang keadaan masa tu. Aku tak tahan sebab bila dengar suara ibu Zul menangis. Jenazah Zul dibawa pulang keluarganya dan dikebumikan di kampung halamannya. Kami terpaksa tarik diri dari pertandingan tu. Pensyarah tetap bagi kami carry mark bonus walaupun kami tak masuk pun pertandingan tu. Tapi itu tak mampu buat kami gembira lagi. Aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa bersalah sangat-sangat pada semua. Kalau bukan sebab mulut aku malam tu, mesti semua ni takkan terjadi. Terima kasih kerana sudi singgah dan mendengar perkongsian penghuni alam lain. Page kami masih baru, jadi diharap anda dapat like dan subscribe. Juga tekan butang loceng agar anda tahu setiap kali kami memuat naik cerita yang baru. Kajian menunjukkan bahawa bermurah hati akan menjadikan anda orang yang lebih gembira. Terima kasih. Mereka itu ada.